perbincangan pada hari ini dengan mengetahui apa itu modernisme dari segi takrifannya. Jadi, apa itu modernisme? Modernisme ni kalau kita tengok dari sudut etimologi, ia berasal dari perkataan Latin modo yang bermaksud recently atau juga dikenali sebagai just now. Jadi, menurut Syamsul Amin pada tahun 1995, modernisme ni dia merupakan gagasan ideologi yang mengiringi fenomena modernisasi. Modernisasi ni pula disebut sebagai proses sosial yang membaca perubahan dalam politik, ekonomi dan teknologi. Kalau kita tengok, modernisme ni dia bermula dengan rasa tidak puas hati dan kemarahan oleh Jepun Barat dan akhirnya memberi ruang kepada kelahiran zaman Renaissance atau juga dikenali sebagai zaman Enlightenment. Dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai zaman pencerahan. Jadi modernisme ni adalah aliran pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala benda yang bersifat tradisional. Dia nak gantikan agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Jadi sebenarnya gerakan ini adalah gerakan penentangan terhadap agama kerana modernisme ini lahir daripada ideologi sekularisme pada zaman pencerahan. Kemudian muncullah kaedah ilmu moden seperti saintifik, rasional, yang logik yang bersesuaian dengan kehidupan pada masa tersebutlah. Dan aliran ini berkembang pada abad ke-19 iaitu zaman Renaissance. Untuk pengetahuan semua, Karl Marx adalah orang yang melancarkan gerakan Enlightenment ni. Dia mendokong falsafah rasional dari nilai kebebasan dan kebolehan manusia. Aliran ini menekankan inferensi rasional dalam menentukan kebenaran dan mencipta satu kejayaan itu bagi dia atas dasar kemanusiaan dan bukan keagamaan. Dan matlamat utama aliran yang Karl Marx lancarkan ini adalah untuk mengajar kesenangan dunia semata-mata, dan dia nak abaikan moral dalam masyarakat dan dia nak tolak habis-habisan tanggungjawab manusia terhadap agama. Jadi, apa-apa dalam gerakan Enlightenment ni semua berbalik kepada manusia. Semuanya berbalik kepada dasar manusia semata-mata. Tidak ada kena-mengena dengan agama, seolah-olah kejayaan manusia pada hari itu adalah bergantung kepada manusia semata-mata dan bukan agama. Jadi saya teruskan perbincangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih kepada saudara Sophia atas penerangan sebentar tadi. Saya Faradila binti Tahir akan membentangkan mengenai kajian literatur. Pandangan yang pertama oleh Puja Mondal, beliau berpandangan bahawa modernisme berasal dari kata lain iaitu modernus yang bermaksud sekarang baru-baru ini. Seterusnya pandangan oleh Amiri pada tahun 2015, dalam era modernisme ini, perbezaan ideologi menimbulkan kekeliruan antara satu sama lain. Modernisme juga disebut modernisme barat dan ia berkembang pesat sejauh ini. Modernisme barat adalah sebahagian daripada tamadun barat orang Yunani, Rom dan Eropah. Di samping itu, modernisme berkaitan dengan agama Yunani dan Kristian. Namun, setelah barat diperkenalkan ke timur, Islam juga terpengaruh. Pandangan seterusnya ialah daripada Hasan pada tahun 2000. Beliau berpandangan bahawa modernisme ini merupakan gerakan menentang agama kerana modernisme lahir dari sekularisme. Penentangan ini menyebabkan berlaku Renaissance di Eropah yang bermaksud kelahiran semula. Sejak awal ia merujuk kepada era perkembangan peradaban barat gelap. Selain daripada itu, langkah seterusnya adalah latihan yang disebut falsafah pencerahan. Abad ke-18 memerlukan pelaksanaan prinsip rasional dan bertimbang rasa. Salah satunya melahirkan idea demokrasi nasional. Manakala pandangan oleh Abdul Rahman pada tahun 2002, beliau berpandangan bahawa modernisme mempunyai pelbagai pemikiran dan pemikiran dihasilkan. Falsafah dalam seumur hidup ini merangkumi falsafah Machiavelli yang tujuan dinyatakan adalah kaedah pengesahan mewujudkan seksualiti manusia yang bebas. Falsafah Machiavelli juga tersebar di negara-negara Asia dan Afrika.
dan kejayaan besar perintis dan pemimpin pelbagai negara. Pada masa itu, setiap negara menyokong pemikiran moden dianggap sebagai negara maju, manakala negara yang menentang modernisme dianggap sebagai mundur. Pandangan yang terakhir daripada Siva Subramaniam dan Ramia pada tahun 2015, mereka berpandangan bahawa modernisme mempunyai pelbagai bentuk pemikiran lain seperti rasional, empirikal, saintifik dan logik, selaras dengan kehidupan moden. Logik kata adalah makna idea atau kesimpulan dari kajian tentang kebenaran sesuatu. Selepas dengan kata lain, logik juga boleh dikaitkan dengan istilah rasionalisme. Istilah rasionalisme ini bermaksud bahawa kemampuan minda juga dapat dihubungkan dengan kecerdasan dan kemampuan yang berbeza. Salah satu makna pemikiran adalah pemikiran logik tidak bermaksud pengalaman empirikal. Di luar dengan kata lain, saintis yang menyokong empirisme percaya bahawa pengalaman adalah sumber pengetahuan manusia. Bagi mereka, kaedah empirikal adalah sistematik, bentuk dan panduan pengetahuan. Terima kasih kepada saudari Faradila di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi, saya ingin menyambung slide seterusnya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatin Najwa binti Suhaimi. Pada slide ini, saya akan menerangkan kaedah yang digunakan yang dapat membantu kumpulan kami menyiapkan assignmen ini. Kumpulan kami memilih kaedah kualitatif dengan mengadakan Google Form kepada pihak responden. Terdapat beberapa hasil dapatan kajian yang telah kami temui. Kumpulan kami berjaya mengumpul data responden sebanyak 76 orang. Golongan umur 21 hingga 23 tahun merupakan jumlah responden yang paling banyak yang kami kumpulkan, iaitu sebanyak 47 orang yang bersamaan 61.8%. Kesan-kesan modernisme. Bahagian ini memaparkan hasil dapatan kajian pengkaji berhubung dengan kesan-kesan modernisme terhadap masyarakat dan negara di Malaysia. Kesan-kesan tersebut ialah kebebasan setiap individu membuat keputusan. Berdasarkan carta tersebut, 0 orang responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju iaitu seramai 4 orang bersamaan 5.25% tentang kebebasan setiap individu membuat keputusan. Selain itu, sebanyak 15 orang jawapan responden bersamaan 19.74% sahaja yang tidak pasti dengan pernyataan ini, manakala 36 jawapan responden yang mewakili 47.37% jawapan responden yang bersetuju tentang kebebasan individu membuat keputusan. Seterusnya, sebanyak 21 jawapan responden yang telah memilih jawapan sangat setuju mewakili 27.63%. Kesimpulannya, ramai responden memilih setuju dalam kebebasan bersuara kerana di Malaysia, kita mengamalkan sistem pemerintahan demokratik yang memberi kebebasan rakyatnya untuk bersuara. Selain itu, aktiviti sosial semakin berleluasa dan kalangan masyarakat terutama golongan remaja di Malaysia paling tinggi adalah 34 orang bersamaan 44.74% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, seramai 30 orang yang bersamaan 39.47% yang sangat setuju tentang aktiviti sosial semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat remaja di Malaysia. Manakala jumlah rakyat Malaysia yang telah menjawab tidak pasti dan tidak setuju seramai 5 orang bersamaan 6.58% dan 6 orang bersamaan 7.89%. Seterusnya, sangat tidak setuju adalah jawapan yang paling rendah diberikan kepada responden, iaitu sebanyak 1 orang yang bersamaan 1%. Jelaslah bahawa aktiviti sosial juga merupakan kesan yang paling dipengaruhi oleh modernisme. Seterusnya, kesan modernisme adalah berlakunya perkembangan ekonomi di Malaysia. Paling tinggi mendapat responden adalah 34 orang bersamaan 44.74% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Bacaan responden paling rendah adalah sangat tidak setuju dengan bacaan 0 orang dan tidak setuju 5 orang bersamaan
6.58%. Manakala responden yang tidak pasti mendapat bacaan 15 orang bersamaan 19.74%. Selanjutnya, sangat setuju adalah 22 orang yang bersamaan 28.94%. Kesimpulannya, kesan modernisme terhadap perkembangan ekonomi di Malaysia memberi impak yang positif kepada negara. Akhir sekali, peningkatan infrastruktur di Malaysia juga merupakan kesan modernisme. Sebanyak 38 orang yang bersetuju yang bersamaan 50% dan 21 orang responden menjawab sangat setuju yang bersamaan 27.63%. Skala sangat tidak setuju paling rendah iaitu tiada responden yang memilih skala ini, manakala tidak setuju seramai 3 orang yang bersamaan 3.95%. Sebanyak 14 orang responden yang kurang pasti dengan pernyataan tersebut yang bersamaan 18.42%. Oleh itu, peningkatan infrastruktur di Malaysia merupakan salah satu kesan modernisme kerana berlakunya pemodenan infrastruktur yang pesat di Malaysia. Contohnya seperti pembinaan lebuh raya yang semakin meningkat di Malaysia. Pengaruh modernisme terhadap ekonomi Malaysia. Yang pertama, modernisme mempengaruhi sistem pembandaran, pendapatan individu, meningkatkan ekonomi negara. Sebanyak 3.95% daripada responden telah memilih tidak setuju, iaitu mewakili 3 responden. Sebanyak 18.42% responden memilih tidak pasti, iaitu mewakili seramai 14 responden. Seterusnya, 44.74% daripada responden telah memilih setuju, iaitu mewakili 34 orang responden. Akhir sekali, 32.89% daripada responden telah memilih sangat setuju, iaitu mewakili seramai 25 orang. Seterusnya, sistem kapitalis semakin berleluasa seiring dengan perkembangan modernisme. Sebanyak 1.32%, iaitu mewakili seorang responden telah memilih sangat tidak setuju. Seterusnya, sebanyak 2.63% yang mewakili 2 orang responden telah memilih tidak bersetuju. Selain itu, sebanyak 15.78% daripada responden yang mewakili 12 orang responden memberi maklum balas tidak pasti. Seterusnya, 51.32% daripada responden yang mewakili 39 orang responden telah memilih setuju. Akhir sekali, sebanyak 28.95% daripada responden yang mewakili 22 orang responden telah memilih sangat setuju. Selain itu, hubungan perdagangan antara Malaysia dan negara lain semakin rancak. Sebanyak 6.58% responden, iaitu mewakili 5 orang responden telah memilih tidak setuju. Seterusnya, sebanyak 22.37% daripada responden yang mewakili 17 responden telah memilih tidak pasti. Selain itu, 48.68% daripada responden yang mewakili 37 orang responden telah memilih setuju. Akhir sekali, sebanyak 22.37% daripada responden, iaitu mewakili 17 orang responden, telah memilih sangat setuju. Seterusnya, kita bergerak kepada memperkasakan mekanisme yang lebih inovatif pada masa akan datang. Sebanyak 3.95% yang mewakili 3 orang responden telah memilih tidak bersetuju. Selain itu, sebanyak 18.42% yang mewakili 14 orang responden telah memilih tidak pasti. Selanjutnya, 47.37% yang mewakili 36 responden telah memilih setuju. Akhir sekali, 30.26% daripada
responden yang mewakili 23 orang responden telah memilih sangat setuju. Seterusnya, kita bergerak kepada pengaruh modernisme terhadap masyarakat di Malaysia. Yang pertama, kita ada bertanya kepada responden iaitu soalan setiap individu mempunyai sifat individualism. Sebanyak 1.32% yang mewakili seorang responden telah memilih sangat tidak setuju. Sebanyak 10.53% yang mewakili 8 orang responden telah memilih tidak setuju. Seterusnya, sebanyak 18.42% yang mewakili 14 orang responden telah memilih tidak pasti. Selain itu, 48.68% yang mewakili 37 orang responden telah memilih setuju. Akhir sekali, sebanyak 21.05% yang mewakili 16 orang responden telah memilih sangat setuju. Seterusnya, setiap individu mempunyai pengetahuan tentang modernisme. Sebanyak 6.58% yang mewakili 5 orang responden telah memilih tidak setuju. Selain itu, 39.47% yang mewakili 30 orang responden telah memilih tidak pasti. Selanjutnya, 42.11% yang mewakili 32 orang responden telah memilih setuju. Akhir sekali, sebanyak 11.84% yang mewakili 9 orang responden telah memilih sangat setuju. Modernisme melemahkan kaum Muslim dari dalam hati. Mengenai pernyataan ini, seramai 3 orang responden yang mewakili 3.95% telah memilih sangat tidak setuju. Sebanyak 17.11% yang mewakili 13 orang responden telah memilih tidak setuju. Selain itu, 38.16% yang mewakili 29 orang responden telah memilih tidak pasti. Seterusnya, 31.58% yang mewakili 24 orang responden telah memilih setuju. Akhir sekali, sebanyak 9.21% yang mewakili 7 orang responden telah memilih sangat setuju. Akhir sekali, pihak pengkaji telah menyatakan penyataan masyarakat tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Sebanyak 5.26% yang mewakili 4 orang responden sangat tidak setuju dengan penyataan ini. Seterusnya, sebanyak 15.79% yang mewakili 12 orang responden telah memilih tidak setuju. Sebanyak 35.53% yang mewakili 27 orang responden telah menyatakan tidak pasti. Seterusnya, 34.21% yang mewakili 26 orang responden telah memilih setuju. Akhir sekali, sebanyak 9.21% yang mewakili 7 orang responden sangat bersetuju dengan penyataan yang dinyatakan oleh pihak pengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus BM Zahid. Di sini saya akan menghuraikan kesimpulan tentang tajuk modernisme. First sekali, secara umumnya, modernisme ini meliputi kegiatan dan ciptaan mereka seperti bentuk seni tradisional, seni bina, sastera, kepercayaan agama, falsafah, organisasi sosial serta kegiatan kehidupan seharian mereka. Faham ini juga tidak mempercayai sains. Bahkan mereka menganggap sains ini tidak sesuai dengan aktiviti yang mereka lakukan dan dianggap ketinggalan zaman pada masa itu. Poin yang kedua ialah, timbulnya gerakan ini telah menunjukkan bahawa masyarakat kita telah hilang semangat pembaharuan dalam agama Islam. Hal ini dipersetujui kerana fahaman ini telah menukarkan persepsi seseorang itu supaya mengejar dunia lebih daripada memikirkan masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini. Poin yang ketiga ialah, modernisme ini juga mendorong kepada pengkajian semula setiap aspek keberadaan dari aspek perdagangan hingga falsafah.
Ini juga bertujuan untuk menemukan apa yang menghalang mereka untuk maju dan menggantikannya dengan cara yang baru untuk mencapai tujuan yang sama. Poin keempat ialah, kita perlulah menunjukkan satu semangat yang akan membuktikan bahawa sebagai umat Islam, kita mestilah mengimbangkan antara ajaran umat Islam, sains maupun wahyu dan akal, agar dapat membuktikan kepada masyarakat di luar sana bahawa Islam adalah agama yang syumul. Sekian daripada kami Grup 4 dan terima kasih kerana mendengarnya. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.